Baik, kita mulakan pengajian pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashabil rizam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaddu amjahdin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya berikan kepahaman dalam agama. Alhamdulillah yang saya hormati, silakan Al-Fadhilatul Imam merangkap pengurusi surau Cik Mazin. Seluruhnya silakan Fadil Tuan Bilal. Seluruhnya jawatan kuasa surau Al-Imtiaz. Seluruhnya tuan-tuan haji, sidang jemaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada subuh pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah akan mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai gitu kita mohon kepada Allah taala agar berikan kesihatan, keselamatan diri kita agar kita dapat menemui Ramadan yang tidak berapa lama lagi insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita lihat berkenaan dengan Ramadan. Berkenaan dengan Ramadan, kelebihan-kelebihan Ramadan. Ya. Baik. Sebut dalam kitab Lawa'is Ramadaniyah, nasihat-nasihat Ramadan. Ada 30 nasihat sebut dalam kitab ini yang dikarang oleh Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Ar-Ruslan. Disebut dalam kitab ini ada untuk tajuk yang pertama
Dia kata kaifa nastaqbilu Ramadan. Kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana kita nak menghadapi Ramadan. Ini untuk nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, Ramadan kaifa nahyahu. Ramadan, bagaimana kami nak menghidupkan akan dia. Ramadan kaifa nahyahu. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, min fawaidir syam wal maqasidihi. Daripada segala faedah-faedah Ramadan dan juga maqasid, tujuan-tujuan Ramadan. Itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, min khasaisi wal faidil syahri Ramadan. Daripada segala khususiah dan juga fadilat-fadilat bulan Ramadan. Nasihat yang keempat. Nasihat yang kelima, at-taqwa samratus siyam. Takwa itu ialah buah ataupun kehasilan daripada puasa. Nasihat yang keenam, Ramadan wal Quran. Ramadan dan juga Quran. Dan yang ketujuh, musara'ah fil khairat fi Ramadan. Musara'ah ni bersegera pada segala kebajikan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Nasihat yang ke-8, tatahirul lisan min afatihi fi Ramadan. Tatahirul lisan, menyucikan lisan, lidah, membersihkan lidah, min fawaitihi, daripada segala benda yang boleh merosakkan, min fawaitihi fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Dan banyak lagi lah tajuk yang terdapat dalam kitab Mawahis Ramadan. Jadi kita lihat untuk tajuk yang pertama, kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana kita nak menghadapi Ramadan yang tak berapa lama lagi ni. Mudah-mudahan kita Ramadan yang semakin hampir ini kita dapat insya-Allah mengambil manfaat. Akan yang terdapat kelebihan-kelebihan terdapat pada bulan Ramadan. Itu sebabnya ada sebagian ulama dia kata Ramadan itu ialah bulan ibadah. Ramadan bulan ibadah, Ramadan bulan Quran. Ramadan bulan menahan nafsu, kan? Dan macam-macam istilah-istilah yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Di bulan yang penuh dengan keberkatan. Jadi kita doa kepada Allah dipanjangkan umur kita, kita dapat berjumpa Ramadan yang kali ini insya-Allah. Jadi bagaimana kita nak menghadapi Ramadan? Disebut dalam kitab ini ada beberapa perkara yang perlu kita tekankan apabila kita menghadapi Ramadan. Yang pertama, isbatul Ramadan bil farahi bi fadlillah wa rahmatih. Menghadap Ramadan dengan kesukaan. Menghadap Ramadan dengan kegembiraan. Bi fadlillah wa rahmatih, dengan kelebihan Allah Taala dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala tuan. Jadi bila datang Ramadan ni kita jangan sedih. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan duka cita. Sebenarnya Ramadan ni kita kena sukalah. Suka, seronok, kerana dia macam pesta lah. Pesta ibadah, jelas kita kan. Penuh dengan ibadah. Kerana di siang harinya kita berpuasa kan. Menahan dia pada nafsu kita, daripada makan dan minum. Sampai itu kita menahan mata kita daripada melihat benda yang haram, menahan telinga kita daripada dengar benda yang haram. Jadi masa kita tu dipenuhi dengan ibadah. Siang hari berpuasa, kemudian di malam hari pula dengan kita beribadah, dengan kita bertarawih. Lepas tu ada separuh orang tu disambung dengan tadarus Quran, sambung dengan Quran. Di bulan Ramadan lah sebenarnya peluang untuk kita gunakan untuk kita khatam Quran. Kalau boleh sekurang-kurangnya sekali lah kita khatam Quran lah di bulan Ramadan ni. Ada orang boleh khatam sampai berkali-kali, sampai 5-6 kali dia boleh khatam Quran dalam bulan Ramadan saja. Kalau para ulama sampai 100 kali kan mereka khatam Quran di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak mengambil peluang tersebut? Kerana pada bulan yang lain kemungkinan kita tak akan mampu untuk nak khatam Quran. Tapi bulan Ramadan boleh kita khatam. Kita boleh sembahyang tarawih sampai beberapa rakaat. Banyak rakaat kita boleh sembahyang. Kalau selain Ramadan,
nak dapat 2 rakaat sembahyang sunat pun susah. Mengelat sembahyang daripada sembahyang sunat. Kalau boleh nak cepat, nak tu, nak ni dan sebagainya. Jadi samping itu pula kita berqiyamul lail. Ada separuh orang tu di qiyamul lail, terutama sekali pada 10 Ramadan. Qiyamul lail, sembahyang tahajud, kan, sembahyang tasbih dan sebagainya. Kita nak buka puasa pun kat situ pun ada kelebihan. Nak sahur pun kat situ pun ada kelebihan dia. Banyak sangat kelebihan yang disediakan Allah Ta'ala pada bulan Ramadan ini. Itu sebab sebagai ulama' dia kata awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru minan nar. Permulaan Ramadan itu ialah rahmat, pertengahan dia dengan maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala, dan akhir Ramadan itu kemerdekaan daripada api neraka. Jadi dengan datang Ramadan, kita sebut, kita kena ada bil farhi lah, dengan suka lah. Suka, jangan sedih, dengan kecewa, alah tak dapat nak makan lah bulan Ramadan ni, kan, tak boleh nak isap okok lah. Isap okok kat mana ni? Macam tu. Dan separuh orang kata paling senang nak berhenti merokok ni ialah bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan lah antara dia punya, orang kata, garis pemusat dia, kan, benchmark dia untuk kita nak mula berubah daripada benda yang tak elok. Banyak orang berubah pada bulan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan togel, tak pakai tudung, kan, masuk Ramadan dah pakai tudung, dah pakai tudung, dah pakai jubah, kan, dan sampai berterusan dah. Jangan duduk bulan Ramadan dia pakai tudung, habis Ramadan tak pakai tudung, macam tu. Itu juga bagi yang lelaki, kan. Kalau sebelum Ramadan tu pakai seluar pendek, dah masuk Ramadan dah tak pakai seluar pendek dah. Jadi benda tu kena berterusan lah sampai bila-bila. Itu kelebihan Ramadan tu ni. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata kul bi fadlillahi wa rahmatih fa bizalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Kul, kata oleh Muhammad, bi fadlillahi wa rahmatih, dengan kelebihan Allah Ta'ala dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa bizalika, dan dengan demikian, falyafrahu, maka naklah kamu menzahirkan kesukaan, wa khairul lahum, wa khairun, dan ianya adalah lebih baik, bima yajma'un, di atas apa yang kamu himpunkan, di atas apa yang kamu himpunkan. Baik, sebut dalam kitab ni, wa'lamu annama adallahu lakum bima law istamsaktum bihi wattaba'tum wasayahu wa khairul lakum min kulli ma yajma'un min mata'id dunya wa lazzatiha alfaniyah. Ketahuilah kamu, dia kata, sesungguhnya barang yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi kamu pada apa-apa, pada barang yang jikalau kamu berpegang dengannya dan kamu ikut akan segala wasiat-wasiatnya, nasihat-nasihatnya, huwa khairul lakum, ianya lebih baik bagi kamu, min kulli ma yajma'un, daripada setiap apa-apa yang kamu himpunkan, min mata'id dunya, daripada harta benda dunia, walazzatiha, dan segala kelazatan dunia, alfaniyah, yang binasa, yang binasa. Jadi makna disebut dalam kitab ni, maknanya, kan, barang yang disediakan Allah Ta'ala daripada kelebihannya sangat banyak. Sangat banyak lah, terutamanya Ramadan ni. Banyak kelebihan-kelebihan disediakan, sampai berganda-ganda lah pahalanya. Sampai disebut dalam hadis itu, orang kata setiap amalan Adam itu boleh kita tahukan berapa jumlah kita dapat pahala lah, setiap amalan Adam, kecuali puasa. Al-saum li wa ana ajzibih, puasa itu bagi aku dan akulah yang akan membalas. Itu Allah Ta'ala sebut tu berkenaan hadis kursi. As-saum li wa ana ajzibih, puasa itu bagi aku dan akulah yang membalasnya. Kalau separuh daripada amalan anak Adam ni boleh ditahulah. Contohnya sekali sedekah, sekali kita bersedekah, kita akan dapat 700 ganjaran pahala, kan. Masalul mu'minina yunfikuna amwalahum, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihambatin
ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu abbah. Perbandingan orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah Ta'ala itu umpamakan seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai kan. Satu biji benih menumbuhkan 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu maka terbit daripadanya setiap tangkai itu, setiap biji benih itu maka terbit daripadanya 100 biji. Bayangkanlah 7 biji benih, 7 tangkai. Jadi akan dapat 700 kali pahala ya, sedekah Allah Ta'ala bagi orang yang infakkan harta mereka pada jalan Allah Ta'ala. Baik. Oleh itu dia kata, wa min zalika ma ja'alallahu tabaraka wa ta'ala al-muslimi fi hadzal hayat min hadzal mawasil azimah allati tughfaru fiha az-dzunub wa tuhattu fiha syai'at wa tudafiha ahsanat ma akramallahu rabbul alamin bihi ummata nabi sallallahu alaihi wasallam min syahri ramadan. Dan daripada demikian dia kata tiada menjadikan barang yang dijadikan Allah Ta'ala kepada kaum muslimin daripada ini kehidupan pada musim yang besar ni. Dia kata macam musim lah. Musim ni orang kata maknanya musim ibadah kan. Jadi bulan Ramadan ni macam dikatakan mawasimul azimah, dia kata. Dia macam satu musim yang besar lah. Makna pahala besar. Kenapa? Allati tughfaru fiha dzunub. Kerana pada bulan Ramadan ni diampunkan segala dosa. Diampunkan segala dosa bulan Ramadan. Kemudian wa tuhattu fiha syai'at, dan dihapuskan segala kejahatan-kejahatan. Banyak kejahatan-kejahatan terhapus pada bulan Ramadan. Tak banyak orang mencuri bulan Ramadan. Ada juga orang mencuri lah. Tapi kalau selain Ramadan banyak orang mencuri. Bila masuk Ramadan dia tak ramai yang mencuri. Ada juga yang mencuri kan. Itu dia kata wa tuhattu fiha syai'at, dan dihapuskan padanya segala kejahatan-kejahatan. Kerana penuh berkat. Orang nak buat maksiat pun mereka pun takut-takut juga. Macam tu. Dia takut menzahirkan maksiat dia. Dia nak makan depan orang ramai pun dia tak berani, takut lah. Macam tu. Walaupun ada juga makan nyuruk-nyuruk macam tu. Makan, pergi masuk dalam kedai Cina kan, non-Muslim. Kedai Muslim semua tutup. Cuba tengok kedai Muslim yang mengaku beriman pada Allah Ta'ala dan Rasul, setiap Ramadan semua tutup tak? Tutup. Buka kan, petang kan lah wazar Ramadan. Betul tak? Ramadan petang kan, Allah nampak orang buka kan. Kalau pagi semua tutup. Mana kalau pagi, kalau Islam, kalau kedai Islam tu buka pagi, dia mengaku dia Islam, tapi pagi dia buka kedai makan ni, itu macam mana nak cakap tu? Macam mana nak cakap Islam ke tak Islam tu? Macam tu. Jadi biasa tutup. Jadi orang yang jenis orang yang tak puasa ni, dia pun mengelisah je kan. Mengelisah nak makan kat mana. Akhirnya dia order food panda lah. Dia order dengan Grab. Tuan dia kata kan, hantarlah makanan ni. Saya dah order lah kan dia tu. Jadi orang yang kerja Grab pengantar makanan juga pun kena fikir juga 2-3 kali tu. Ni nak hantar ni kalau siapa ni Muhammad ni kat tak puasa kan ni kan. Kat situ pula dah ada pula saham kan, saham orang kata orang Grab pula dapat pula dosa nanti. Jadi nak kena perhati jugalah siapa yang kerja Grab pengantar makanan ni. Takut-takut nanti kita pun sepakat sama dapat dosa kerana membantu orang yang tidak berpuasa kan. Kalau dulu orang boleh curi-curi masuk dalam kedai non-Muslim, zaman sekarang dia order makanan macam tu je lah. Online saja order makanan, buat bayaran ataupun COD kata, kau hantar ke kedai ke rumah pakcik Nahar dia kata. Ni untuk siapa ni bang? Ya, untuk kucing dia kata. Makanan untuk kucing. Wah, sedap makanan ni. Untuk kucing ke dia? Yalah untuk kucing. Alah kosong sonyap je lah dia kata kan. Jadi kalau kita tahu kita kerja pengedar penghantar makanan, kita tahu ini untuk
Kan orang yang tak puasa, jadi kita pun dapat dosa samalah. Betul tak? Nampak tak? Tu kita kena berhati-hatilah. Baik, kemudian wa tada'afu fiha hasanan, dan diganda-gandakan pada segala kebajikan. Untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku umat Nabi ni, kita kena sonok sangat orang. Kalau dulu kita kecil-kecil, janganlah tuan-tuan, kalau kita kecil dulu sonok kan, kalau masuk Ramadan ni sonok berpesta ibadah kan, siang hari kan menahan diri. Tuan-tuan tengoklah budak-budak kecil zaman sekarang, semua dah mula belajar Ramadan, belajar puasa. Orang tua tak nak puasa tuan-tuan. Ni masalah zaman sekarang ni. Apa hukum itu? Hukum tembak ke, hukum apa ke sebagainya, tuan-tuan fikirlah sendirilah. Budak tadika tuan-tuan, budak sekolah pasti kan, tengok semua dah, budak sekolah rendah semua dah belajar berkenaan berpuasa kan. Mereka dah latih berpuasa, ustaz cikgu suruh anak-anak murid berpuasa. Tapi sayang ni yang dah tua bangka ni tak puasa ni masalah besar. Kan? Gitu. Jadi allazi akramallahu rabbul alamin zamanuhu bi inzalil Quran. Allah Ta'ala memuliakan kan pada masa Ramadan ini dengan turunnya Quran. Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pada 17 Ramadan. Itu sebabnya kita kena banyakkan melazimkan membaca Quran. Tazkirah buat jugalah. Separuh masjid tu dibuat tazkirah. Maknanya sama ada sebelum tarawih ataupun selepas tarawih, mereka buat tazkirah. Tazkirah pun penting juga. Untuk kita melihat apakah fadail Ramadan, kelebihan Ramadan. Baca Quran. Kalau boleh sekali kata. Quran untuk satu juz dia ada 20 muka surat. Quran ada 20 juz untuk setiap 20 muka surat untuk setiap juz. Jadi 20 muka surat tu tuan-tuan bagilah. Untuk satu hari itu kita ada 5 waktu. Satu hari 5 waktu, satu hari semalam ada 5 waktu solat. Subuh kan, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi 20 muka surat tuan-tuan bagilah kepada 5. So maknanya setiap waktu tu tuan-tuan kena habiskan berapa muka surat? 2 muka surat kan? 2 muka surat tuan-tuan kena habiskan lah. Okey. Jadi dia mesti ada 20. Jadi 5 kali 4. 5 kali 4 mana 20. Mana mesti ada 4 muka surat lah. 4 muka surat. Mana mesti ada 2 light. 2 light. Mana 4 muka surat. Tuan-tuan kena habiskan untuk setiap waktu. Setiap waktu solat. Mana sebelum solat ke tuan-tuan baca Quran, ataupun selepas solat tuan-tuan baca Quran. Maknanya kena setiap hari kena buat sampailah kepada 30 Ramadan. Tuan-tuan akan khatam sekali. Tuan-tuan akan khatam, mesti dapat khatam sekali. Kalau tuan-tuan konsentrate lah. Mana setiap waktu mesti baca 4 muka surat. Kan? Subuh 4 muka surat. Zuhur 4 muka surat. Asar, maghrib, isyak 4 muka surat. Maknanya satu hari akan habis 1 juz Quran. Satu hari 1 juz. Satu hari 1 juz. Sampailah 30 Ramadan. Kalau rasa nak dapatkan 2 juz, 2 kali khatam, tuan-tuan kena baca 8 lah muka surat. Untuk setiap waktu kena baca 8 muka surat. Tu kalau nak sana nak khatam 2 kali lah. Mana 15 Ramadan nak khatam sekali, kemudian 30 Ramadan nak khatam sekali lagi. Macam tu. Kerana pada bulan Ramadan ni bulan yang paling mudah nak buat ibadah sebenarnya. Kalau bulan lain berat nak buat ibadah. Nak baca Quran pun malas. Bulan Ramadan ni senang je kan. Kerana ada hadis menyatakan kan, sufukatil syayatin. Syaitan itu diikat, syaitan itu dibelenggu. Macam tu. Tapi kenapa masih ada orang buat yang jahat, Ustaz? Kenapa ada orang buat yang jahat lagi? Kerana orang buat jahat tu ialah mereka kan masih lagi terikut-ikut perangai-perangai lama tadi ya.
Pangai-pangai sebelum Ramadan ni masih ada lagi. Pangai tak elok Jadi dibawa kepada bulan Ramadan. Baik. Kemudian yang kedua, tuan-tuan. Apakah bagaimana kita menghadapi Ramadan? Yang kedua, tahyinah al-muslim nafsahu li istibali Ramadan. Mengucapkan tahniah untuk diri sendiri kerana kehadiran Ramadan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idu lidukhuli ala Ramadan. Fa an Aisyah qalat ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahri qattu khala Ramadan ma kana yasumu fi Sya'ban wa in kana yasumu Sya'ban illa qalil. Ya, ada satu hadis riwayat daripada Aisyah, tiada aku lihat Nabi SAW berpuasa sama sekali pada bulan Ramadan barang yang dia puasa pada bulan Sya'ban. Dan jikalau ada ia berpuasa bulan Sya'ban kecuali sedikit saja. Tiada Nabi berpuasa bulan Sya'ban kecuali sedikit sajalah. Sedikit saja Nabi berpuasa bulan Sya'ban. Adapun ada riwayat juga menyatakan Nabi pernah berpuasa sebulan pada bulan Sya'ban. Tapi ada riwayat juga menyatakan Nabi tak banyak pun berpuasa bulan Sya'ban, sikit je. Yang banyaknya Nabi bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan ni biasanya mesti penuh kan, mesti penuh. Oleh itu dia kata, fa'alal insan ayuhayyi'u nafsahu. Maka oleh itu setiap manusia ni dia kena mengucapkan tahniah pada diri sendiri bila masuk Ramadan. Tahniah pada diri aku kerana panjang umur dapat masuk Ramadan, kan? Sebab ada orang tak berkesempatan. Ada orang tak berkesempatan. Ada meninggal pada bulan Sya'ban, ada meninggal pada bulan Rajab, ada meninggal sebelum daripada tu lagi. Kena pula Covid hari tu kan. Ramai yang meninggal kerana Covid. Jadi tak sempat nak menyambut Ramadan. Macam tu. Kita jangan fokus pada bulan Syawal. Banyak orang fokus bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ni lah aku nak akan pulun sepulun-pulunnya. Dia dah akan dia meluahkan asap tu. Kan dari tu Covid 2 tahun ni Mas Saleh. 2 tahun Covid ni tak dapat ke mana dah. Duduk kat rumah je. Nak raya pun perhati-perhati ada polis tak? Kan dia. Nak raya rumah kawan kan. Ada polis tak? Line clear kan. Dia kata line clear. Tengok-tengok masuk dalam rumah raya, polis pun datang ke depan. Tak? Dah kena saman pula tuan-tuan. Jadi bulan raya kali ni, inilah orang kata raya untuk melepaskan dendam yang terbukul selama ini. Tuan-tuan, akan raya sepulun-pulunnya, akan jalan habis semua satu taman rumah ni. Kan rumah taman semua aku nak pergi. Mak Sah Muhammad nak pergi, rumah Abang Saleh nak pergi, rumah tu nak pergi, rumah ni. Semua, rumah imam, rumah mazin semua nak pergi. Kan? Nak balas dendam lah kita tuan-tuan. Okey. Sebut dalam kitab ni dia kata fa inna dhuhul fiha laysa kal khuruj minhu. Maka sesungguhnya masuk pada bulan Ramadan itu tak sama seperti keluarnya Ramadan. Dia kata kama ahbara Nabi SAW fi hadis sahih, sebagaimana mengkhabar oleh Nabi SAW pada satu hadis yang sahih, allazi da'a fihi Jibril, yang mana telah menyeru dengannya oleh Jibril alaihissalam. Ammana amin, maka mengaminkan oleh Nabi SAW akan doa Nabi Jibril alaihissalam. Ada satu riwayat menyatakan Nabi Muhammad SAW, dia kata Nabi naik di atas mimbar. Anna Nabi SAW raqiya mimbar. Nabi setari naik atas mimbar. Maka Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Nabi kata amin sebanyak 3 kali. Qila lahu, maka dikata kepada Nabi, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Ya Rasulullah, apa yang berlaku? Dia kata, apa yang kau lakukan? Apa yang berlaku? Faqala lahu ili Jibril, maka Nabi berkata, telah berkata kepadaku itulah malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril kata pada Nabi? Orang lain tak dengar. Sahabat-sahabat tak dengar. Nabi dengar apa yang Jibril kata. Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan la yughfar lahu. Amat penyesalanlah kepada mana-mana hamba kan yang masuk padanya Ramadan lam yughfar lahu, sedangkan
dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fakultu, maka aku berkata amin. Maka aku berkata amin. Jadi pertama mereka Jibril kata ragi ma'afu. Ragi ma'afu ni maksudnya celaka lah. Celaka atau menyesal. Kan, menyesal yang bersangatan. Kepada mana-mana hamba bila masuk Ramadan, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Sebab apa? Dia leka benda-benda lain. Dia leka kan, menghabiskan benda-benda pada benda yang tak elok lah. Macam tu. Jadi kita tak nak lah macam tu. Ada sebuah orang ni masuk Ramadan, dia kata, oh ni masalah untuk aku nak berniaga. Boleh, tak ada masalah berniaga. Berniaga bazar Ramadan. Masa Ramadan berniaga dengan kuih-muih dan sebagainya. Kan, sebab siang hari tak boleh nak berniaga. Tak boleh nak berniaga roti canai. Kalau selain Ramadan boleh berniaga roti canai pagi-pagi. Roti banjir ke, tak banjir ke. Tak, kasi lemak ke. Jadi besok Ramadan pagi tak boleh berniaga dah. Nak berniaga petang nanti untuk bazar Ramadan. Ada sebuah orang ni dia sibuk berniaga. Jadi masanya dihabiskan dengan berniaga. Malam dah terlepet. Kan, dah letih dan sebagainya. Kan, besok nak siap untuk nak berniaga pula lagi. Jadi akhirnya Ramadan berlalu begitu sajalah. Tanpa dia dapat mengambil manfaat apa-apa. Quran pun tak usi, tarawih pun tak pergi. Kalau setakat puasa tu hanya puasa je lah. Siang hari dia pun puasa lah. Macam tu. Cuma perempuan, kalau perempuan pula orang kata ada pula cuti pula. Dah tak dapat nak puasa penuh. Lelaki okey lah. Lelaki okey lah, dia tak ada cuti. Dia tak ada haid, tak ada nifas. Perempuan dia ada haid, ada period dia. Kan tengah-tengah puasa kan tiba-tiba period datang. Dah tak dapat nak puasa lah. Kan? Itu kelebihan lelaki berbanding perempuan. Kan? Syukur kita jadi orang lelaki. Syukur tuan-tuan jadi orang lelaki. Dapat mengambil manfaat. Jangan tuan-tuan sedih pula. Kenapalah aku tak jadi perempuan? Dapat juga cuti bulan Ramadan ni. Tak? Datang haid. Tapi bagi perempuan-perempuan yang dah expired tu, dah lebih daripada masa period dia, dah menopause tu, dia tak ada cuti dah kan. Yang menopause tak ada cuti. Dia puasa, sonok dia puasa Ramadan ni. Sebab dia tak ada darah lagi. Perempuan-perempuan yang ada darah ni, tengah-tengah lah buat kereta laju ni, gear 5 ni, dia break. Break. Dah period pula. Dah tak boleh nak puasa dah. Jadi kita kena mengambil lah kelebihan Ramadan tu. Kemudian yang kedua, sumaqala ragima anfu abdin adraka abawaihi aw adhuma lam yudhilahu jannah. Penyesalan lah yang besar kepada mana-mana hamba yang mendapati akan dia ada dua ibu bapa dia ataupun salah seorang daripada ibu atau bapa, lam yudhilahu jannah, yang tetapi tidak memasukkan dia ke dalam syurga, tak bawa masuk ke syurga. Maka Nabi kata amin. Itu kecelakaan yang kedua lah. Mana kan kecelakaan bagi orang yang ada dua bapa tapi dia tak berbaik bapa dia. Ataupun ada ibu, bapa dah meninggal, ataupun ada bapa, kan ibu dah meninggal tapi dia tak ada buat baik kepada dua ibu bapa dia. Kan? Maknanya tak ada Nabi manfaat langsung dengan bapa dia, tak ada ketaatan pada bapa, maka dia tak dapat masuk syurga. Jadi penyesalan besar juga pada orang tadi pada bulan Ramadan. Kemudian aku kata amin. Summa qala ragima anfu abdin zukirtu abdahu lam yusalli alaika. Kemudian yang ketiga, penyesalan yang besar kepada mana-mana hamba apabila disebutkan nama engkau ya Muhammad, nescaya dia tidak berselawat pada engkau. Fakultu, maka aku kata amin. Wa fi riwayatin, sabit pada satu riwayat, man adzaqa syahr Ramadan lam yufal lahu dahalnan fa'abadallahu fa'abadahullahu qul amin. Barang siapa mendapati Ramadan dan tidak diampunkan baginya dosanya, maka masuk dia dalam neraka, maka Allah Ta'ala menjauhkan diri daripadanya. Maka kata oleh ya amin, ya Allah Muhammad amin. Maka Nabi pun berkata amin.
Jadi makna yang kedua tadi, kita ucap tahniah. Tahniah di sini, alhamdulillah, tahniah lah. Tuan nak ucap tahniah kawan pun boleh. Tapi di sini dia kata ucap tahniah di sini dulu. Dah ucap tahniah pada di sini, ucap tahniah pada tuan-tuan, pada kawan kita. Tahniah kan, tuan-tuan masuk Ramadan, penuh keberkatan. Kan tak? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita nak menghadapi Ramadan? Istibar Ramadan bitawbah lillahi ta'ala. Menghadapi Ramadan dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Rasulullah SAW akhbara anna Allah Rabbul Alamin ja'ala bab at-taubah maftuh ila anna tazlu'u minhu syamsu wa huwa ila al-gharbi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengkhabarkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka akan pintu taubah. Allah Ta'ala membuka akan pintu taubat. Sehingga bahawa terbitlah daripadanya matahari. Sehinggalah pada terbenam matahari. Daripada terbit matahari sehingga terbuka terbenam matahari, Allah Ta'ala membuka pintu taubah pada kita. Kita kena banyaklah bertaubat. Sedangkan Nabi pun ada ayat mengatakan Nabi kan istighfar satu hari semalam pun Nabi istighfar 70 kali. Ada yang mengatakan sampai 100 kali Nabi istighfar. Nabi maksum. Dia maksum, tak ada dosa apa-apa. Kita ni manusia biasa. Kan? Setiap anak Adam itu berdosa. Kullu ibnu Adam khata'in wa khaira khata'hu at-tawabin. Setiap anak Adam itu berdosa. Sebaik-baik orang berdosa ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun istighfar. Kan? Istighfar sebanyak 70 kali. Ada masa Nabi istighfar sebanyak 100 kali. Kita sebagai hamba yang biasa ni, yang ada buat dosa dan salah, maka kita naklah selalu istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada satu hadis riwayat daripada Abu Musa, Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba masi'un nahar. Wa yabsutu yadahu nahar liyatuba musi'un layl. Hatta tar'an syamsu min maghribiha. Kan? Sungguh Allah Subhanahu wa taala membentangkan akan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada malam hari. Hatta sehingga terbitlah matahari daripada sebelah maghrib. Sehingga terbitlah matahari daripada sebelah barat. Kan? Bila matahari dah terbit pada barat, masa itu pintu taubat dah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. So sekarang ni pintu taubat masih dibuka. Macam tu. Oleh itu disebut dalam kitab ini fal badar wal ajlah wa ajlah. Segera-segeralah. Cepat. Bitaubah. Kenapa? Fa innal mauta ya'ti fajah. Kerana mati ni dia boleh datang secara tiba-tiba. Mati boleh datang tiba. Malaikat boleh tiba anytime. On call mereka datang. Dia nak cabut nyawa kita. Bukan boleh rasuah. Malaikat maut tak boleh rasuah. Bukan boleh kompromi dengan malaikat maut. Bukan boleh orang kata duk bincang. Kita bincang dulu lah kata. Tuan nak datang cabut nyawa. Ya. Boleh tak kita bincang dulu? Kan? Kita lepak-lepak dulu ke. Kita ngetai dulu ke. Boleh tak? Oh tak dapat dah kata malaikat maut. Aku ni on call. Kan? Allah Ta'ala kata, sekarang. Kau semayang ko, tak semayang ko. Kau orang kata puasa ko, kau tak puasa ko. Kan? Dah time dia datang ni, aku datang nak cabut nyawa. Cabutlah. Tak lewat apa dah. Bukan aku boleh rasuah, aku pun tak ambil rasuah. Kalau manusia boleh bagi rasuah. Boleh tak? Alah, boleh lah. Kata. Kan? Paling tidak pun 10,000 lah kan. Tak? Bagilah 10,000. Nanti kita tukarlah. Tak? Kita tukarlah statement tu. Tak ada masalah. Dia kata, tuan bagilah 10,000. Itu manusia lah. Boleh bincang kan manusia. Tapi malaikat maut tak boleh nak bincang dah. Macam tu. Oleh itu, fa innal maut ya'ti baktah. Kerana mati ni datang secara tiba-tiba. Tak boleh nak tangguh-tangguh lagi.
Itu sebabnya kita kena banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, istighfar kepada Allah Ta'ala. Terutama sekali kalau boleh orang yang banyak dosa ni, kan, masa ni lah sebenarnya masa dia untuk bertaubat kepada Allah. Selain Ramadan, kadang dia tak sempat nak taubat. Bila bulan Ramadan ni lah masa yang paling mudah untuk dia berubah, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, istiqbal Ramadan bil ibtiadi an rufaqa'is su'. Kita menghadap Ramadan ini dengan menjauhkan diri pada rakan-rakan yang jahat. Ibadallah, hadza musim min mawasimit ta'ah la yaslahu fihi abadan ayukhalitu mar'ul battalin. Innama yanbaghi al-insan ayyabta'ada an rufaqa'is su'. Wahai hamba Allah, dia kata, inilah musim daripada musim-musim ketaatan. Musim ni bulan lah. Inilah bulan daripada bulan-bulan ketaatan. La yaslahu fihi tiada patut padanya selama-lama bahawa dia bercampur gaul dengan orang-orang yang banyak buat kebatilan. Wa innama yanbaghi, dah hanya saja sepatutnya di atas insan tadi ayyat ta'ada, bahawa menjauhkan dirinya daripada an-rufaqa'su, daripada kawan-kawan yang jahat. Daripada kawan-kawan yang jahat. Inilah masa yang sesuai lah untuk kita nak jauhkan daripada, kan? Kalau kawan ajak orang kata mengata, jomlah kita mengata, alah kedai tutup lah, puasa lah, alah pergilah mana-mana tu, kan? Order food panda dan sebagainya. Tak, macam tu. Tak nak lah kan, minta maaf lah ni Ramadan ni, kan? Macam tu. Inilah aku nak berubah. Aku nak berubah Ramadan ni. Okey. Jadilah masa yang sesuai. An rufaqa'isu yab'ada an rufaqa. Inilah masa untuk kita menjauhkan daripada kawan-kawan yang jahat. Kawan-kawan yang degil, yang tak taat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia ada kawan yang boleh terima nasihat, dia boleh makan nasihat. Ada orang tak boleh makan nasihat. Kita banyak kali cakap pun dia tak berubah, macam tu juga. Apalagi kalau umur dah 40 tahun. Kalau umur dah 40 tahun memang susah nak berubah. Kita tengok orang dah umur 40 tahun. Kan? Kalau bawah 40 tahun boleh lagi berubah kalau kita bagi nasihat. Lepas 40 susah. Dia pula mengajar kita. Alah kau pandailah kita. Dia lagi pandai pada kau. Dia pula berceramah depan kita pula. Dia tak sembahyang. Bila cakap beragama kau main longkang. Tapi kosong. Dia macam tin kosong lah, macam tu, kosong, tak ada benda. Cakap longkang. Tak ada perubahan langsung kan. Kita kena jauhkan daripada rakan-rakannya jahat. Takut nanti kita pun terjerumus. Dia ajak minum kat kedai non-Muslim pun kita pergi. Tiba-tiba pun kena cukup. Pejabat agama datang buat puasa, bawa van jenazah. Bawa van jenazah tuan. Dah kena cukup. Masuk dalam van jenazah. Van jenazah pun sekarang ni ada kelas tuan. Ada van jenazah Al-Fat, van jenazah dia ada. Kan? Macam tu. Memang baguslah van jenazah dia. Ada aircon semua. Duduk dalam tu tuan, van jenazah. Tu kalau nasib-nasib lah dia hantar van jenazah yang bagus ada aircon. Kalau dia hantar van jenazah yang lama tu, naiklah van jenazah lama tu. Jadi orang nak perhati siapalah, orang mana temu camur kan. Nampak macam Mamat. Orang temu camur ni kata, parah pula tuan. Parahlah nama pula naik pula tuan. Kan dah malu tuan, masya-Allah. Jadi harap janganlah berlaku macam itulah pada kita kan. Jadi kita menghadap Ramadan dengan jauhkan daripada rakan-rakan yang jahat, dia boleh mempengaruhi kita buat benda yang tak elok. Baik, kemudian istiqdad Ramadan bil azmi an tilawati wa tadabbur Quran. Bersedia bagi Ramadan dengan berazam untuk membaca dan tadabbur Quran. Membaca dan juga tadabbur Quran. Kita berazam tu kan. Kerana Ramadan ialah syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan diturunkan Quran. Bulan diturunkan Quran. Ada yang mengatakan Jibril alaihissalam menyimak bacaan Nabi. Kan dikatakan inna Jibril kana yu'ariduni Quran kullu sanatin maratan. Wa innahu aradani al-am marataini.
wala arahu illa hadara ajli wa innaki awalu ahli baiti lahakan bi. Kan? Sungguhnya malaikat Jibril adalah dia datang kepadaku untuk menyimak bacaanku setiap tahunku sekali. Setiap tahun sekali. Wa innahu aradani al-am, dan sebenarnya malaikat Jibril datang kepadaku untuk menyimak bacaanku kan dalam tahun itu sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Bila datang Ramadan kan sebanyak 2 kali. 2 kali malaikat Jibril menyimak bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Ramadan sekali je. Selain Ramadan sekali saja malaikat Jibril menyimak bacaan Nabi. Masuk Ramadan 2 kali malaikat Jibril menyimak bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya digalakkan bila Ramadan ni kita buat halaqah pengajian Quran. Kan? Mana seorang baca, seorang lain semak, seorang baca, lain semak. Banyak masjid tu, tuan saya tengok dia orang dah buat dah. Saya banyak mengajar tempat-tempat lain. Kadang saya masuk dalam grup-grup dia orang kan. Dia orang dah standby dah tu. Untuk Ramadan ni okey. Juz pertama siapa baca? Juz kedua siapa baca? Juz ketiga siapa baca? Dia dah buat list dah. Dah buat list. Kan? Dan untuk orang yang taja makanan orang pun dah siap list dah. Dah 30 orang dah siap. Dah standby dia nak. Malam pertama siapa nak sediakan makanan? Sponsor kan? Malam kedua siapa nak sponsor? Malam ketiga siapa, yang keempat siapa nak sponsor? Nampak? Dia dah berebut dah masuk nama. Kita kadang-kadang masih lagi tercongang kan? Apa nak buat bulan Ramadan ni tak tahu. Tak? Mana tak ada persiapan kita Ramadan. Baru masjid dia dah siap standby dah. Okey, halaqah pertama siapa grup mana? Siapa masuk kumpulan pertama? Siapa kumpulan tadarus kedua? Siapa kumpulan tadarus ketiga? Pecah-pecah dah. Dia orang dah siap dah standby. Tengok dalam grup-grup dia orang dah siap beratur je nama. Nampak? Kita pun kalau boleh macam tu lah. Mana dia dah standby dah. Grup pertama, kedua, ketiga, keempat. Grup 10 sampai grup 10 pun ada. Dah siap orangnya grup tu. Okey. Mana lepas saja sama ada mana lepas tarawih, dia orang tarawih, tadarus, ataupun waktu pagi pun boleh juga tadarus. Bagi orang yang tak bekerja lah. Orang tak bekerja bolehlah tadarus. Kalau kerja pejabat pun ada juga masa bos bagi tadarus. Saya kerja pejabat pun, pejabat agama pun memang dia orang buat grup untuk tadarus Quran. Kumpulan 1 siapa, kumpulan 2 siapa, kumpulan 3 siapa. Siap grup untuk tadarus Quran. Kita kena ambil lah peluang-peluang tu. Peluang-peluang Ramadan ni buat grup tadarus Quran. Seorang baca lain semak, seorang lain baca semak. Seorang baca lain semak. Itu dikatakan tadarus. Mana seorang lain kalau nak baca seseorang boleh. Cuma kadang-kadang kita buat silap, kita tak tahu mana salah kita. Kita ingat betul je kita baca tu. Sebab tak ada siapa yang tegur. Ada orang dia suka baca seseorang. Dia tak nak masuk grup mana-mana. Masalahnya kalau kita salah baca, tak ada siapa nak tegur. Tak ada siapa nak tegur. Sampailah salah tu, sampailah bila-bila. Sampai kita mati pun masih kita buat salah lagi. Sebab apa? Kita tak nak orang lain tegur kesalahan kita. Kita tak nak orang cuba perbaiki kesalahan kita. Malah ada orang ni kalau tegur dia mengamuk. Kau pandailah dia. Kan? Ataupun sekali tegur, kali pertama datang, sekali tegur langsung hilang. Sekali tegur lepas up kan. Mana poin ni? Tak dapat kesan dah. Mesej pun tak jawab. Jom lah tuan kita terus kata. Senyap dia kan. Sebab dah kena tegur. Kan? Jadi kita janganlah terasa hati kalau ke kawan kita tegur, kita baca salah. Kita silap bacaan. Inilah sebenarnya peluang untuk kita memperbaiki bacaan kita. Memperbaiki kan kita punya Quran kita. Inilah masanya. Jangan kita cepat kata marah, bongih dan sebagainya. Baik. Jadi maknanya isti'dad Ramadan bil azmi an tilawati wa tadabbur Quran. Bersedia untuk Ramadan ini dengan berazam untuk membaca Quran.
Setiap waktu kita baca. Tak banyak sikit kita baca. Tak dapat khatam, tak apalah Ustaz. Janji aku dah baca lah. Mana selepas, sama ada sebelum solat fardu ataupun selepas solat fardu. Kan? Sebelum subuh ataupun selepas subuh. Tak? Di samping itu, dia kata bukan saja tilawatul Quran, tadabbur. Tadabbur ni makna kena fikir makna juga. Tengok maknanya. Setelah kita baca tu, tengoklah makna apa makna yang ayat yang tuan baca tu. Tu paling baik lah. Macam tu. Kalau tak boleh tadabbur Quran, baca Quran. Kan? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata satu alif lam mim satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, lam satu. Kan? Maknanya kalau 3 huruf, mana 30 ganjaran pahala. Sebab satu huruf ganjaran pahala 10. Aku tak kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam tu satu huruf dan mim satu huruf. So mana ada 30. Alif lam mim 30 dah. Alif lam mim je dah 30 tuan-tuan. Bayangkanlah tuan-tuan baca surah Al-Fatihah. Bayangkanlah tuan-tuan baca surah Al-Baqarah. Bayangkanlah tuan-tuan baca apa lagi? Lepas Baqarah, Ali Imran. Lepas Nisa kan? Macam tu. Kita bacalah. Kita ada 114 surah dalam Quran. Kita ada 30 juz. Tak? Bayangkanlah pahala yang tuan-tuan akan dapat bila masuk Ramadan ni. Janganlah kita mengelat. Ya. Malahan, siapa baca Quran dalam keadaan yatakak lebih pahala berbanding dengan orang la yatakak. Yatakak ni maknanya mengangkat-angkat. Kan? Orang baca mengangkat-angkat ni dia lebih pahala dia. Sebab apa? Dia bukan sahaja kan sukannya nak sebut benda tu, kan? Di samping itu pula orang kata susah dia nak orang kata perbaiki kekurangan-kekurangan diri dia. Kan? Kemudian dia nak istiqamah baca tu satu hal jugalah. Satu lagi dia baca bukan angkat tu. Satu lagi kena tunggu. Ni apa kau baca ni? Kan? Maknanya dia kena tahan menambalkan muka tu pula kawan yang tunggu tu. Salah baca ni. Jadi pahala lebih lah kita kakak. Bagi orang yang baca lancar. So tak ada siapa nak tunggu. Kan dia baca lancar. Okey, right, bagus. Tip-topnya bacaan bagus. Orang baca mengangkat-angkat ni mula kawan. Waktu baca tu. Kan? Salah baca tu. Kan? Dia dah mula terasur. Tudap. Malu lah ni kan. Baik. Kemudian yang perkara seterusnya, apa yang perlu siapkan untuk Ramadan? Istiqdad Ramadan di tahtil qalbi wal lisan wa tasihhil amal. Kan? Bersedia untuk Ramadan dengan membersihkan hati, walisan dan membersihkan lidah, wa tahsidul i'tikad dan membetulkan i'tikad kita, mentashihkan i'tikad dan juga pegang kita. Okey, jadi yang keenam, bersedia Ramadan ini membersihkan kan kita punya hati kita. Hati kita kena bersihlah. Hati kita bersih. Kenapa kita berpuasa Ramadan? Kan? Aku puasa Ramadan ni kerana perintah Allah. Kan? Bukan aku puasa Ramadan ni kerana si Ali, si Mamat, si Abu, si yang kata pengurusi surau. Sebabkan pengurusi surau nak jaga hati pengurusi surau, Mazin, maka aku pun puasa. Bukan kerana pengurusi surau. Bukan kerana Abang Saleh. Bukan kerana tu, bukan kerana ni aku puasa. Aku puasa lillah. Tu kena bersihkan hati kita tu. Lillahi ta'ala. Nawaitu saum maghadin kan an adai fi syahri Ramadan hadis sanatillah ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya berpuasa pada sehari Ramadan kan kerana Allah Ta'ala. Jadi kita bersihkan hati kita. Bukan kena buat tu kerana manusia, kerana tu, kerana ini dan sebagainya. Kerana bulan itu penuh dengan keberkatan, tuan-tuan. Kita bersihkan jiwa kita. Macam tu. Kemudian apa yang kita kena bersihkan lagi? Lisan, lidah kita. Lidah kita kena bersihkan. Itu sebabnya orang puasa ada 3. Orang puasa ada 3. Pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam ni hanya puasa untuk menahan daripada makan dan minum sahaja. Lidah tak jaga, mata tak jaga, telinga tak jaga. Semua tak jaga lah. Tulis benda-benda yang bukan-bukan dalam media sosial kan. Mengutuk orang, memaki hamun orang dan sebagainya.
Zaman sekarang ni paling mudah orang buat dosa tu kan. Betul? Paling mudah orang buat dosa. Orang tak bercakap. Kalau duduk orang bercakap. Kalau nak umpat orang tu orang bercakap. Zaman sekarang mengumpat dia tulis kat situ je. Dia tulis dalam tu dia kutuk semacam dalam tu kan. Pangang lah, bodoh lah, bahlul, tolol lah macam-macam. Cakap dia tulis dalam media masa kan. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp lah macam grup tu lah dan sebagainya. Jadi kan macam orang tak berpuasa. Sedangkan Nabi kata kena berpuasa. Nabi kata aku takkan terima orang-orang yang berpuasa sedangkan kan amalannya penuh dengan buat benda tak elok. Gitu. Yang kedua, puasa orang hawas. Puasa orang hawas ini ialah puasa orang soleh yang mana bukan hanya sekadar menahan makanan minum sahaja, malah anggota badannya semua dijaga. Tangan dijaga, mulut jaga, mata jaga. Dan yang ketiga, puasa hawas. Puasa para nabi dan para rasul. Di mana puasa para nabi rasul ini kan hati mereka setiap waktu dan saat sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ada nyebut, dia kata man lam yada' qauluz zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Perkataan zur ni perkataan yang tak elok lah. Qauluz zur. Man lam yada' qauluz zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tak elok. Wal amal bih, dan beramal dengan benda yang tak elok tadi. Falaysa lillahi hajatun, maka tiada bagi Allah Ta'ala itu hajat fi ayyada'a, bahawa dia meninggalkan akan makanannya, wa syarabahu, dan juga akan minumannya. Allah Ta'ala tak berhajat. Walaupun dia menahan daripada makan dan minum pada siang hari, tapi disebabkan oleh perkataan dia, mulutnya celupa, tangannya tulis benda yang tak elok, kan, benda-benda yang bukan-bukan, maka Allah Ta'ala kata laisa lillahi hajatun, tidak ada bagi Allah Ta'ala itu hajat fi ayyad'a, pada bahawa dia meninggalkan makanan dan minumannya. Aku tak ajak dah. Kan, amalan kau tu macam kosong, tak ada benda. Hanya penat berlapar je lah. Orang puasa, kita puasa. Kan, orang dapat pahala, kita tak dapat pahala. Macam tu lah. Jadi puasa yang ketiga, puasa orang para Nabi Rasul ni, jadi pula puasanya bukan hanya sekadar menahan makan dan minum, malah kan hati mereka sentiasa ingat pada Allah. Kalau sedetik saja hati mereka lupa kepada Allah, lalu mereka menganggap puasa mereka itu terbatal. Itu puasa. Ni 9 darul khusus. Kenapa dinamakan ni 9 ni darul khusus? Kenapa ni 9 ni dipanggil darul khusus? Kalau negeri lain tu Darul Aman lah, Darul Ridwan lah. Tapi ni 9 darul khusus. Kenapa? Ni 9 ni ada kata, orang kata ni 9 ni namanya darul khusus. Kerana dulu banyak orang-orang yang soleh, banyak alim ulama, kan? Banyak orang-orang ahli tarikat. Kerana 9 tu diambil daripada khawas tu lah. Puasa orang khawas. Dia puasa orang awam, puasa khawas. Puasa orang soleh kan? Orang-orang baik. Jadi perkataan khusus ni diambil daripada khawas. Daripada khawas itu, dulu banyak orang soleh, orang alim ulama ni 9 ni. Sampai sekarang ni dah ada, masih ada lagi tapi tak ramai lah. Kan? Tak ramai. Ada ulama lagi. Tapi tak macam dululah. Gitu, kan? Jadi istidah Ramadan, kan, bersedia bagi Ramadan dengan menyucikan hati kita, jiwa kita. Nawai itu kita kena betul lah. Kita berpuasa kerana apa? Kita bersahur kerana apa? Kita datang ke surau, ke masjid untuk kita tarawih kerana apa? Kerana siapa? Bersihkan hati, betulkanlah niat kita tu. Kita sediakan makanan orang berbuka. Kamu siapa pahala kan? Untuk siapa? Kerana siapa kita menyediakan makanan untuk buka? Makanan orang untuk lepas tarawih kan? Mori kan? Kita sediakan tu untuk apa? Niat kerana siapa? Niat kerana Allah Ta'ala. Kan? Jangan kerana niat supaya kita dapat nama. Siapa sediakan tu? Tuan Mak Jin sediakan tu. Wah, kan? Itu.
Jadi kita jangan kerana ada niat sesuatu, tapi kita buat itu kerana lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tashihu i'tikad, mana kita membersihkan i'tikad kita, pegangan kita. Kita ni Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita di Malaysia ni semana kena betulkan kan, mana-mana kekurangan berkenaan i'tikad kita, pegangan kita, maka kita betulkanlah pegangan kita kalau ada silap salah dan sebagainya. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit perkongsian yang kita boleh berkongsi berkenaan dengan kedatangan Ramadan ini. Pertama tadi, kita menghadapi Ramadan dengan suka, seronok kita dengan Ramadan ni, kan? Kemudian kita ucapkan tahniah untuk yang kedua, tahniah untuk diri kita kerana kedatangan Ramadan. Kemudian yang ketiga, menghadapi Ramadan dengan banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keempat kan, menghadapi Ramadan dengan menjauhkan daripada rakan-rakan yang jahat, rufaqah su, kawan yang jahat ni kita kena jauhkan bila kedatangan Ramadan. Kemudian yang kelima, kan, bersedia Ramadan dengan berazam untuk membaca Quran sebanyak mungkin dan mentadabbur Quran, kan, kalau boleh paling tidak pun khatam sekali lah untuk Ramadan ni. Kemudian yang keenam, kan, bersedia Ramadan dengan menyucikan jiwa kita, nawai itu kita bersihkan niat kita dan sebagainya. Kemudian bersihkan lidah kita, jangan cakap benda yang tak elok, benda yang celupa-celupa, jaga lidah kita. Dan yang seterusnya, membersihkan akan etikad kita, kan, betulkan etikad kita, selesaikan etikad kalau ada mana etikad kita yang tak betul lah gitu. Okey, itulah tuan-tuan sedikit perkongsian kita pada pagi ini sebelum kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia dan umur kita, dapatlah kita menyambut Ramadan Mubarak insya-Allah. Saya buka soalan kalau ada soalan, pertanyaan. Kalau ada soalan lah, masih tutup. Ada? Tak ada? Alright, tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan barakatan katsira. Wasyana batai ya alim dawlana qulubana binuri ma'rifataka wa tahana futu arifin. Allahumma faqina fid din. Allahumma faqina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma rina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzuka minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala wa dakil syaqa wa su'il qada wa syamasatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.